Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsani minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita mengisi kehidupan kita ini dengan amal baik. Moga-moga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk terus beribadah sampai ke akhir hayat kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, hari ini kita sambung surah Al-Hujurat, sambungan pada ayat yang ke-13 kalau Quran Rasam Usmani pada muka surat 517, insya-Allah. Dalam pertemuan-pertemuan lepas kita dah bincangkan termasuklah berkaitan dengan hubungan sesama orang beriman. Dan di sana ada adab-adab yang perlu kita jaga supaya terjaga hubungan sesama orang beriman. Dan ada beberapa larangan-larangan Allah yang kita mesti berhati-hati, yang sedikit sebanyak ia memberi kesan kepada perhubungan sesama orang beriman. Kali ini tuan-tuan, pengajaran yang kita nak ambil ialah bagaimana Islam mengajar kepada kita soal perhubungan sesama manusia yang mungkin berbilang bangsa, kaum, agama dan sebagainya. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok dari sudut penghayatan ayat ini. Ada yang menyebut bahawa diriwayatkan daripada Ibnu Abi Hatim bahawa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang mencela Bilal ketika mana dia naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan di kala pembebasan kota Makkah, peristiwa pembebasan kota Makkah ataupun Fathul Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil dan melarang mereka membanggakan nasab. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini umum kepada seluruh manusia, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan hakikat. Ada hikmahnya di sebalik kita ada berbeza bangsa, kaum, warna kulit dan sebagainya, yang masing-masing tuan-tuan saling memerlukan. Dan pengajaran dalam konteks ini tuan-tuan, yang kita nak kena faham ialah manusia ni ialah makhluk sosial yang memerlukan di antara satu sama lain. Kita tidak boleh menjadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Kerana tuan-tuan, hakikatnya walaupun di sekitar kita ni orang yang pelbagai latar belakangnya, tapi hakikatnya kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Maka perlu saling mengenal di antara satu sama lain. Contoh mudah,
nak kata kita ini saling memerlukan di antara satu sama lain. Hari ini kita pakai baju, tuan-tuan dan puan, nak sampai kita boleh pakai baju ini, dia melalui banyak peringkat, banyak manusia. Tak ada orang, tuan-tuan, lahir-lahir dialah yang buat baju sendiri daripada awal. Macam mana nak jadi benangnya, macam mana daripada benang nak jadi kainnya, nak menjahitnya, akhirnya menjadi baju yang dipakai. Tuan-tuan, melalui macam-macam proses pelbagai jenis manusia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing ada kelebihan kekurangan. Walaupun kita berbeza kaum, bangsa, keturunan dan sebagainya, ia bukanlah satu alasan untuk kita menghina orang yang lain, bangsa yang lain, kaum yang lain dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Islam datang, yang kita lihat bagaimana Islam telah membebaskan soal perhambaan sesama manusia yang mungkin berlaku sejak zaman dulu. Contohnya kita melihat bagaimana Fir'aun satu ketika dahulu menjadikan kelompok Bani Israel ini sebagai golongan bawahan, buruh-buruh kasarnya. Berbeza dia meletakkan status golongan Qibti, geng-geng suku sakat dia, beza. Dulu-dulu tuan-tuan ada amalan perhambaan. Walaupun kita melihat masyarakat barat berbangga dengan Abraham Lincoln, kononnya dialah pejuang membebaskan amalan perhambaan dan sebagainya. Namun hakikatnya tuan-tuan, Islam lebih awal mula menghapuskan amalan perhambaan ini sedikit demi sedikit. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok hukum-hukum dalam agama, berlaku sedikit sebanyak kesilapan, kesalahan, langkah yang pertama yang Allah Ta'ala perintahkan, syariat perintahkan ialah bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, baru yang lain berikutnya, puasa 2 bulan turut-turut dan sebagainya, 2 bulan turut-turut dan sebagainya. Jadi kita melihat bagaimana Islam sedikit demi sedikit menghapuskan amalan perhambaan sesama manusia. Kerana hakikatnya tuan-tuan, walaupun berbeza latar belakang, tetapi kita ini harus kenal mengenal di antara satu sama lain. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sebahagian agama yang meletakkan kasta dalam agama dia. Oh, ini kasta ini kasta ini. Ada kedudukan bagi mereka. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam datang membebaskan perkara demikian. Hakikatnya kita melihat dari sudut agama, manusia Islam ini memandang betapa manusia ini adalah makhluk yang mulia. Sebab itu kalau kita melihat, hatta kalau kita bicarakan tentang peperangan demi peperangan yang berlaku, tuan-tuan, Islam ada adab-adabnya. Misalnya kita melihat dalam peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, yang dihukum bunuh tidak sampai 10 orang, itu pun kes-kes yang kritikal. Banyak yang dimaafkan, hatta termasuk Abu Sufyan itu sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bezakan dengan apa yang berlaku di kalangan masyarakat yang bukan Islam. Lihat saja revolusi demi revolusi yang berlaku di dunia, yang melibatkan kematian ribuan orang, jutaan orang dan sebagainya. Melihat kepada peperangan yang berlaku, melibatkan kematian demi kematian yang begitu banyak. Golongan yang tidak bersalah kadang-kadang yang terlibat, kanak-kanak di Syria, di Palestin dan sebagainya, yang kita sedih melihat gambar mereka. Bagaimana kita melihat apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Myanmar contohnya, apa yang berlaku kepada etnik Rohingya yang diperlakukan dengan secara ekstrim oleh masyarakat yang bukan Islam di sana. Berbeza dengan agama kita. Agama kita tidak mengajar membunuh orang sesuka hati, tetapi bagaimana penghormatan demi penghormatan yang selayaknya yang harus diberikan sesama manusia. Bukan sahaja tuan-tuan, Islam ini yang selamat ialah Muslim, tetapi tuan-tuan, orang yang bukan Islam yang tidak menentang kita juga dijamin keselamatannya dalam agama kita. Sebab itu mulianya agama kita bila mana mengajak kepada keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan hakikat siapakah orang yang mulia. Orang yang mulia bukanlah mulia kerana pangkatnya, hartanya,
warna kulit, keturunan dan sebagainya. Tetapi yang mulia itu, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Bila sebut tentang takwa, kita tahu orang lelaki lah setiap minggu selalu dengar peringatan tentang takwa. Sebab itu kalau isteri dia tanya, "Abang, hari ini khutbah tentang apa?" Dia boleh jawab dah. Walaupun dia tidur, dia kata khatib tadi pesan supaya kita bertakwa. Sebab dia tahu dah standard. Jadi perempuan kalau suami duduk setiap minggu jawab macam tu, barangkali dia tidur tadi ataupun sampai masjid lewat. Jadi itu benda standard. Hatta pada bulan Ramadan, antara ayat Al-Quran yang famous selalu dibaca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Antara kempen yang biasa dilaung-laungkan supaya marilah sama-sama kita menjadi umat yang bertakwa. Takwa itulah yang menentukan tahap kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka luas takwa ini ia tidak terbatas kepada kaum-kaum tertentu. Ia tidak terbatas pada warna kulit. Ia tidak terbatas pada orang yang mempunyai harta sekian-sekian banyak. Ia tidak terbatas pada orang yang memiliki pangkat dan sebagainya. Tapi ia terbuka kepada seluruh umat manusia, yang mana kalaulah mereka nak dekatkan diri dengan Allah, menjadi manusia yang mulia, maka kejarlah ketakwaan. Bahkan takwa itulah yang menjadi kunci kepada keluarnya kita daripada masalah, bertambahnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Buktinya apa tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan, kita selalu dengar tentang ayat yang digelar sebagai ayat 1000 dinar, yang ditampal di kedai-kedai makan. Kita boleh tengok kedai makan barangkali ada pelekat. Kita pun pelekat dekat rumah dengan harapan bertambah rezeki kita. Tuan-tuan, jangan hanya sekadar melihat, menumpang keberkatan kononnya di atas nama ayat itu, tetapi perlu kepada penghayatan. Hayatilah maksudnya, yang menjelaskan bahawa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhir. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan, barang siapa yang bertakwa, Allah Ta'ala akan tunjukkan baginya jalan keluar daripada masalah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala akan melimpahkan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Kita nak kejar rezeki, kita kata tumpang berkat, tampal ayat 1000 dinar. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya kunci kepada keberkatan yang kita tunggu-tunggu itu, kunci kepada keluar pada masalah yang kita tidak mahu itu, ialah takwa itu sendiri. Tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha teliti. Saya nak cepatkan tuan-tuan, dengan harapan kita khatam tu hari ini insya-Allah. Sedikit sebanyak penghayatan yang boleh kita ambil. Ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui. Jadi bila sebut Al-A'rab, kalau kita jumpa perkataan Al-A'rab dalam Al-Quran, maksudnya golongan masyarakat Arab Badui. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Maka Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Katakanlah, tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, kerana iman belum masuk ke dalam hati kamu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, ia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan-tuan puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga menjadi dalil ada beza di antara iman dan juga Islam. Orang Arab Badui tadi datang mengaku pada Nabi bahawa mereka telah beriman. Quran ajar Nabi, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tapi kamu katakanlah bahawa kamu telah Islam, sebab iman belum masuk dalam hati kamu. Tuan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara lain bila sebut tentang iman dan Islam ini,
pasti dan pasti kita teringat satu hadis yang begitu masyhur, iaitu kisah Malaikat Jibril alaihi salam yang datang berupa seorang lelaki di Masjid Nabawi. Yang datang bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam dan juga ihsan, yang menggambarkan ada perbezaan di antaranya. Bila sebut tentang Islam, ialah benda yang boleh dinilai secara zahirnya. Mangkali orang boleh nilai secara zahir. Contohnya, tuan-tuan, kita tengok rukun-rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, orang boleh dengar. Contohnya, ada pula majlis orang kata mengucap 2 kalimah syahadah. Itu ada sindiket, pergi minta derma, pergi surau ni mengucap 2 kalimah syahadah, pergi surau ni mengucap 2 kalimah syahadah, cari wang sumbangan orang. Allah a'lam. Tapi nak cerita ni, Islam mungkin boleh dinilai secara zahirnya. Solat, orang boleh nampak kita solat. Puasa, walaupun hakikatnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kadang-kadang orang tengok, tengok muka letih, maknanya dia puasa, contohnya. Zakat, paling tidak amil menjadi saksi kita mengeluarkan zakat. Haji, orang pergi hantar kita ke airport menunaikan haji pada bulan haji. Dan sebagainya yang lain kita nampak adalah benda-benda zahir. Sedangkan bila sebut tentang iman, ia melibatkan soal dalaman. Itu kadang-kadang kita hafal rukun iman, beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan taib. Percaya ini ialah benda yang berada dalaman. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana kita melihat ada perbezaannya di antara iman dan juga Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi digambarkan bahawa satu ketika ada golongan Yahudi yang bukan golongan Yahudi, seorang Arab Badui, ada orang Arab Badui yang datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendapatkan habuan. Maka dia mengaku dia telah beriman. Satu ketika tuan-tuan diriwayatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membahagikan ibuan. Maka dia walimah dan sebagainya. Bila mana Nabi memberi imbuhan, tiba-tiba ada seorang yang Nabi tak bagi pada dia. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa tak bagi pada dia? Bukankah dia juga Islam? Jadi Nabi tanya, adakah dia beriman? Pun ditanya lagi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga riwayat menyebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, mafhumnya, aku lebih suka untuk tak bagi kepada dia, menguji iman dia, menguji dia, agar dia benar-benar beriman, daripada Nabi bagi kepada dia, akhirnya menyebabkan dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka agar iman benar-benar masuk dalam hati mereka, agar benar-benar masuknya mereka dalam Islam ialah kerana ketulusan hati nak beriman kepada Allah sebagainya. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, walaupun kita dengar tentang Arab Badui ini, kadang-kadang ada mereka yang negatif, kasar, ada yang kecil di masjid dan sebagainya, ada yang tarik selendang Nabi sehingga berbekas, berkasar dengan Nabi. Awal perbincangan kita dalam surah Al-Hujurat, kita ingat mereka datang berjumpa dengan Nabi dengan cara yang kurang sopan. Walau bagaimanapun, tidak semua Arab Badui itu mereka yang tidak baik. Pernah diriwayatkan bahawa ada seorang Arab Badui baru memeluk Islam. Dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa kelebihan kalau dia pergi ke medan jihad. Dan Nabi pun ceritalah kelebihan demi kelebihan, sama ada di dunia dan juga di akhirat. Maka di dunianya melibatkan soal ghanimah dan sebagainya, di akhirat besar ganjarannya, pahala syahid dan sebagainya. Lalu dia pun turut serta dalam peperangan tersebut. Takdir Allah, pada hari itu tentera Islam menang. Dalam peperangan itu tentera Islam menang. Bila tentera Islam menang, nak dibahagikan ghanimah kepada tentera-tentera pada ketika itu. Bila sampai giliran si Arab Badui tadi, apa yang berlaku, dengan nada kecewa dia menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku berjuang pada hari ini bukan sebab aku nak benda ini, yakni ghanimah tadi, tapi aku nak berjuang ni sebab aku nak mati di sini. Dia tunjuk leher dia. Nabi mendoakan dia agar kamu akan dapat apa yang kamu hajatkan.
Diriwayatkan bahawa kebetulan masa itu ketika mana bangkai-bangkai tentera musuh dikumpulkan, rupanya ada seorang tentera musuh yang tidak mati. Dia berpura-pura mati. Lalu dia bangun, menarik anak panah dia, melepaskan. Kebetulan sahabat tadi yang baru meluahkan secara kecewa dia tak mati dalam peperangan tersebut, baru meluahkan, dipusing ke belakang. Tiba-tiba anak panah yang dilepaskan oleh musuh tadi tepat kena di tempat yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Maka dia mati syahid sebagaimana yang dihajatkan pada ketika itu. Allahu Akbar. Walaupun dia Arab Badui, walaupun dia baru memeluk Islam. Lepas tu kita kata tak semua orang Arab Badui itu mereka yang tidak baik. Antara lain ayat yang menceritakan tentang golongan Arab Badui ini, yang boleh kita lihat antaranya ialah surah Taubah, juzuk yang ke-11, iaitu pada muka surat pada muka surat 202 ataupun surah At-Taubah bermula dengan ayat yang ke-97. Surah At-Taubah bermula dengan ayat yang ke-97, yang antara awal juzuk yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman tentang golongan Arab Badui. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, dan sangatlah patut mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus sawu wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu memandang apa yang mereka infakkan pada jalan Allah sebagai satu kerugian. Dia menanti-nanti bahaya menimpa kamu. Mereka lah yang akan ditimpa bahaya. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun ayat yang ke-99, Allah Ta'ala sebut, wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawatir rasul ala innaha ghurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan sebahagian daripada orang Arab Badui itu ada yang beriman pada Allah dan hari akhirat, dan memandang apa yang mereka infakkan pada jalan Allah Ta'ala itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperolehi doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya apa yang mereka infakkan itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah Ta'ala akan masukkan mereka dalam rahmatnya yang syurganya. Sungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi kita tahu di sana ada juga orang-orang Arab Badui, orang Arab di pedalaman itu, ada di kalangan mereka yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-14 tadi, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Gambarannya ialah, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia yakni Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha pemurah Allah. Amalan jahat yang kita buat, Allah Ta'ala akan balas timpal kejahatan tersebut. Tetapi bagi amalan baik yang kita kerjakan, ada Allah Ta'ala lipat gandakan sampai 10 kali ganda. Ada yang Allah Ta'ala lipat gandakan sampai 700 kali ganda. Contohnya sebagaimana tercatat dalam surah Al-Baqarah, dalam muka surat yang ketiga, juzuk yang ketiga. Allah Ta'ala sebut, masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala sebut perumpamaan orang yang infakkan harta di jalan Allah sebagaimana satu biji benih. Daripada sebiji benih itu terbit 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu, setiap tangkai terbit pula 100 biji. Jadi darab-darab 700 kali dengan 100 sampai 700 kali ganda.
Ada tuan-tuan amalan yang Allah Ta'ala lipat gandakan, sebagaimana Ramadan yang kita akan tempuh tak lama lagi. Yang sunat Allah Ta'ala lipat gandakan sebagaimana amalan wajib. Yang amalan wajib serah pada Allah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui berapa ganjaran yang selayaknya diberikan kepada hamba-Nya. Banyak amalan-amalan yang kadang kita nampak kecil je, tetapi di sisi Allah ianya sangat besar. Contohnya dalam satu hadis qudsi diceritakan daripada mafhum hadis qudsi itu, bahawa satu ketika malaikat Allah tak tahu nak tulis ganjaran pahala kepada hamba Allah Ta'ala yang berzikir. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya apa yang disebutkan oleh hamba-Nya. Malaikat sebut, dia memuji Allah, Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Jadi memuji Allah. Jadi punyalah banyak, malaikat tak tahu nak hitung macam mana. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, catatlah apa yang disebutkan oleh hamba-Ku itu. Biar Allah Ta'ala yang menentukan berapa ganjaran yang Allah Ta'ala berikan padanya. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita lihat dalam kitab Mastikah Hadis tentang peristiwa hari akhirat, dalam bab-bab awal, kitab yang jilid-jilid awal, di sana diceritakan dalam hadis, mafhum hadis itu cerita tentang peristiwa hari kiamat. Bila mana Allah Ta'ala memanggil seorang hamba-Nya, lalu dibentangkan kepadanya 99 gulungan catatan amalan jahat, yang setiap satunya sejauh mata memandang. Tak tahu, kita nak ceritalah banyak sungguh amalan jahat ini. Lalu maha adil Allah, Allah Ta'ala bagi peluang padanya. Kalau dia nak komplain, ada malaikat Allah Ta'ala telah menzalimi dia, silap catat ke apa, tidak, dia kenal diri dia, itulah diri dia. Allah Ta'ala bagi peluang, kalau ada amalan baik yang dibuatnya, malaikat terlepas pandang tidak mencatatnya, dia tak ada komplain, sebab dia kenal siapa diri dia. Tiba-tiba diserahkan kepadanya catatan, satu catatan yang tercatat, secepis catatan yang tercatat, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu diperintahkan hamba tadi untuk pergi timbang di antara keduanya tadi. Logik akalnya, kita akan nampak 99 golongan catatan amalan jahat tadi akan lebih berat. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, tiba-tiba bila ditimbang, Masya Allah, secepis catatan kalimah syahadatain tadi lebih berat daripada 99 golongan catatan amalan jahat tadi. Besar rahmat Allah. Tapi jangan pula kita duk ambil hadis ni untuk memudahkan hidup kita. Kita rasa rasa tak sampai 50 lagi catatan amalan jahat ni. Dia kata tak apa kot, buat jahat sikit-sikit. No, ni bukan nak memudahkan, tapi nak cerita tentang luasnya rahmat Allah. Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lihat lagi kemudian, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ghafur, benda yang berkaitan dengan ghafur, ghafir dan sebagainya, di samping maksudnya pengampun, ada yang menyebut bahawa maksudnya Allah Ta'ala menutup. Tutup apa? Tutup kesalahan kita. Maha pengampun Allah, Allah Ta'ala tutup kesalahan kita. Bayangkan tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kalaulah Allah Ta'ala tak tutup dosa-dosa kita, rasanya tuan-tuan, kita nak jumpa orang malu, dan mungkin kita pandang orang lain jijik, dan mungkin tuan-tuan perempuan tak nak dengar saya bagi tazkirah hari ini. Sebab apa? Nampak dosa-dosa saya. Tetapi Ghafurur Rahim, Maha suci Allah, Maha pengampun Allah, Maha penyayang Allah, Allah Ta'ala menutup dosa-dosa kita. Sebab itu tuan-tuan, kata Ibnu Athaillah, mudah fahamnya, apabila manusia memuji kamu, pujilah Allah. Sebab manusia memuji kamu hakikatnya bukan sebab kamu ni hebat sangat, tetapi pada ketika itu Allah Ta'ala menutup keaiban kamu. Ibu ayah sekalian, setiap kita ni ada aib, cuma kita tak cerita kat orang je. Malulah nak cerita kat orang aib kita. Dan bila mana Allah Ta'ala tutup aib kita, pada masa yang sama manusia hanya nampak yang baik daripada kita.
Lalu manusia puji kita, oh bagusnya dia ni, begini, begitu. Sebab itu ibu ayah sekalian, saya pesan pada diri saya sendiri, kalau manusia puji kita, pujilah Allah. Ini pesanan daripada Ibn Abdullah tadi. Sebab hakikatnya bukan hebatnya kita, tetapi Allah Ta'ala telah tutup aib kita. Sehingga muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang ke-15 Allah Ta'ala menceritakan apakah hakikat iman yang sebenar. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini package-nya hakikat orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Antara ciri orang beriman, pakejnya beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tidak ragu. Ada orang mengaku di mulut dia bahawa dia beriman pada Allah dan Rasul, tetapi ragu terhadap janji Allah dalam Al-Quran, ragu terhadap apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dia tak yakin adanya azab kubur contohnya. Dia tak yakin bahawa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Dia tak yakin bahawa Al-Quran penyelesai pada masalah. Tapi dia kata dia beriman, tapi rasa macam dia kata ada yang okey, ada yang tak sesuai dengan zaman Al-Quran ni contohnya. Tidak meyakini janji Allah, tidak meyakini hukum akam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bimbang-bimbang perkara demikian memberi kesan kepada situasi imannya. Ibu ayah muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebut di sini bahawa ragu dengan was-was dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Sebab was-was ini bisikan syaitan. Kita pernah tengok kan, barangkali saudara-saudara kita, ada kawan-kawan kita yang was-was. Saya ada kawan yang was-was. Moga-moga Allah Ta'ala hilangkan penyakit dia itu, Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia. Sedih kita simpati. Nak semayang, ambil wudu, basah dia baju ni, terlepas semayang Jumaat selalu sebab terganggu. Nak pegang tombol pintu pun kena basuh dulu. Dia cerita dekat asrama. Moga-moga hari ini Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia untuk lawan penyakit demikian. Was-was daripada syaitan, bisikan daripada syaitan. Jadi contohnya, bila syaitan bisik pada kita lintasan-lintasan yang tak baik, kemudian kita sedar balik, itu was-was. Dia tak sama dengan ragu. Ragu betul-betul dalam diri dia. Pernah seorang sahabat Nabi mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada berlaku dalam diri dia, cerita pada diri dia, timbul lintasan-lintasan dalam hati dia yang kalau sebut benda itu boleh jadi kufur dia. Mangkali boleh jadi kufur dia. Ini tak percaya bila mangkali. Dan Nabi tanya, adakah selepas itu kau sedar? Ya, dia sedar, dia kata. Maka Nabi kata itu adalah was-was, bisikan daripada syaitan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nampak bila sebut tentang was-was ini satu barangkali motivasi pada orang yang was-was. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, orang yang was-was jangan terlalu bimbang, kerana itu tandanya kita masih ada iman. Yang tak was-was jangan pergi minta cari was-was pula, tak. Tapi orang yang was-was ini kena bagi motivasi bahawa sebenarnya kamu masih ada iman. Sebab perompak tidak akan merompak rumah yang dia tahu tak ada harta. Perompak hanya rompak rumah yang dia rasa-rasa ada harta. Tapi kalau dia rasa tak ada harta, dia tak pergi rompak dewan serbaguna yang kosong. Dia tahu tak ada apa. Maka begitu juga syaitan ganggu orang sampai was-was ini, sebab syaitan geram orang ini ada iman, maka diganggu. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga hati kita kuat untuk melawan bisikan-bisikan demikian. Yang bahaya ialah was-was, bisikan-bisikan benda yang berkaitan dengan iman, yang bimbang-bimbang boleh bawa kepada keraguan terhadap iman itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang beriman yang sebenarnya, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kemudian dia tidak ragu. Dan Allah Ta'ala sebut juga pakej orang beriman ialah berjihad dengan harta dan dirinya jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
itulah orang-orang yang benar. Jihad dengan arti kata bersungguh-sungguh untuk meletakkan agama Allah di tempat yang selayaknya. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan berhati ayat dalam Al-Quran ini, bila sebut tentang jihad, kita akan perasan bahawa Allah Ta'ala akan sebut jihad harta dulu, baru diri. Sebab Allah Ta'ala tahu fitrah manusia kadang-kadang sayangkan harta lebih pada diri. Kita kadang-kadang terdesak dengan hidup, kos sara hidup yang tinggi, kan? Nelayan terpaksa pergi ke laut walaupun musim tengkujuh, mengancam nyawa untuk mendapatkan sedikit harta, meneruskan kehidupan. Bahkan orang yang berharta, Allah Ta'ala tahu sayang sangat pada harta dia. Sebab itu kadang-kadang kes-kes orang tak nak keluar zakat ni bukan orang yang biasa-biasa, orang yang kaya yang sukar untuk keluarkan zakat. Itu kata Dr. Sofardawi, kan? Orang yang senang ini diuji dengan dua benda paling kurang, nak kita kata. Iaitu yang pertama boros, yang kedua kedekut. Tuan-tuan, kita berada dalam bulan Sya'ban. Teringat kita kepada satu peperangan yang berlaku pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, melibatkan 3 bulan ini, iaitu Perang Tabuk. Perang Tabuk, tuan-tuan, berlaku dalam keadaan sahabat Nabi menghadapi kesukaran. Sama ada kesukaran susah di sudut kemarau yang panjang, kemarau masa itu, musim kemarau, jarak yang jauh. Pada masa yang sama mereka juga diuji dengan kesenangan, iaitu pada ketika itu adalah musim orang nak mendapatkan hasil tamar yang sedang masak. Bahkan kalau kita sebut tentang Perang Tabuk, antara watak yang famous ialah cerita tentang Ka'ab bin Malik dan juga 2 orang sahabat lagi yang telah dihukum, diboykot mereka selama beberapa tempoh, sehinggalah sampainya ayat Allah Ta'ala sebut wa 'alal salasati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, ila akhir ayat dalam surah At-Taubah, yang mana Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka. Kata Ka'ab bin Malik, kenapa yang dia tak pergi berjihad tu? Adakah dia susah? Tidak. Ka'ab bin Malik kata masa nak ke medan Tabuk itulah, sebab perang Tabuk, itulah kemuncak kesenangan dalam hidup dia, sehingga dia memiliki 2 binatang kenderaan. Dia senang, bukan masalah susah. Bahkan dalam Perang Tabuk juga ialah perang yang Nabi sangat-sangat galakkan untuk sahabat-sahabat Nabi infakkan harta di jalan Allah. Dalam cerita yang begitu masyhur, berlaku perlumbaan yang baik di antara 2 sahabat Nabi, iaitu kisah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Nabi tanya Sayyidina Abu Bakar yang telah menyumbangkan harta sekian banyak, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Kata Sayyidina Umar, minta maaf, kata Umar, aku tinggalkan sebagaimana yang aku infakkan. Tapi bila mana ditanya pada Sayyidina Abu Bakar, walaupun mungkin dari sudut kuantitinya apa yang diinfakkan oleh Umar lagi banyak, tapi di sudut kualitinya, bila ditanya pada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Jawab Abu Bakar, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasul saja. Habis harta dia. Kita tak diwajibkan sampai ke tahap demikian. Tapi barang siapa yang boleh sampai ke tahap macam kisah Abu Bakar tadi, maka ada martabat keutamaan bagi diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang susah tapi infakkan juga sedikit apa yang mereka mampu dalam Perang Tabuk. Pada masa yang sama, golongan munafik cuba nak meragukan, bahkan menghina orang yang menginfakkan harta yang sedikit, sedangkan itu saja kemampuan mereka. Merecehkan sumbangan infak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Perangai jahat orang munafik. Setiap muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita renung tentang rezeki kita hari ini. 10 tahun lepas mungkin kita tak sesenang hari ini, tapi kita bertanya pada diri kita, 10 tahun lepas dengan hari ini sama ke, makin kurang ke, makin banyak infak kita dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sebagai satu muhasabah. Jadi hakikatnya kehidupan orang yang beriman harus dibuktikan dengan bersungguh-sungguh untuk meletakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang selayaknya. Berilah sumbangan apa yang kita mampu untuk memastikan agama Allah diletakkan di tempat yang selayaknya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang ke-16. Katakanlah kepada mereka,
Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah tentang agama kamu, yakni keyakinan kamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Tak perlulah sampai kita nak declare apa yang kita ada begini begitu di hadapan Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang sebenarnya terbuku dalam hati kita. Soal iman kita, soal keyakinan kita dan sebagainya, semua itu tidak terlepas daripada penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak cepatkan ayat yang ke-17. Yamunnuna 'alaika an aslam, yamunnuna 'alaika an aslam, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kamu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, kalaulah kamu orang yang benar. Jadi menjadi pengajaran kepada kita, janganlah kita nak rasa besar diri dengan apa yang kita sumbangkan. Jangan mengungkit-ungkit jasa kita kepada agama. Kerana hakikatnya, kalaulah kita nak ungkit, nak nilai, nak mengenal, sepatutnya kita kena kenal apakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, termasuklah nikmat iman itu sendiri. Muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selepas kemenangan dalam perang Hunain, walaupun pada awalnya tentera Islam menghadapi kesukaran, bila dah menang perang Hunain, ketika mana Rasulullah SAW nak membagikan ghanimah, timbul cakap-cakap di kalangan orang Ansar. Bila melihat Nabi mengutamakan orang-orang yang baru mula Islam di kalangan orang Makkah, Nabi bagi pada Abu Sufyan sekian-sekian banyak ghanimah ataupun harta rampasan perang. Begitu juga dengan orang-orang yang baru mula Islam yang lain. Dan Nabi tak bagikan kepada orang Madinah, sehingga timbul cakap-cakap di kalangan orang Ansar pada ketika itu. Tengok Muhammad bila jumpa dengan kaum dia, timbul cakap-cakap seolah-olahnya Nabi tidak adil dalam membagikan ghanimah. Timbul cakap-cakap golongan yang mereka mengungkit tentang jasa mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merasakan seolah-olah Nabi macam tak kenal jasa orang Ansar. Timbul sedikit sebanyak perasaan demikian. Apa yang berlaku akhirnya, cakap-cakap itu sampai pada Rasulullah. Bayangkan, tak boleh nak bayang tuan-tuan, cakap-cakap demikian sampai pada Rasulullah, sehingga Nabi mengarahkan dikumpulkan sahabat-sahabat Ansar. Ada di kalangan orang Muhajirin nak masuk, Nabi tak izinkan. Dikumpulkan sahabat-sahabat Ansar. Nabi memuji orang-orang Ansar. Nabi memuji, Nabi mengatakan bahawa bagaimana Nabi ini, kalaulah orang Ansar memilih satu jalan, nescaya Nabi akan menempuh jalan tersebut. Nabi apakan daya, kalaulah bukan kerana hijrah, Nabi pun nak jadi orang Ansar. Tapi apakan daya, Nabi adalah orang yang berhijrah bersama dengan orang Muhajirin. Lalu tuan-tuan, bila timbul cakap-cakap demikian, Nabi sedarkan sahabat-sahabat Ansar pada ketika itu. Mereka tersentak dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat Ansar, wahai orang Ansar, dahulu kamu berada dalam kesesatan, asbab dengan kedatangan aku kamu mendapat hidayah. Dulu kamu berpecah belah, asbab kedatangan aku hari ini kamu bersatu padu. Dulu kamu bapa kedana, asbab kedatangan aku hari ini kamu senang. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu jawab sahabat-sahabat Ansar pada ketika itu, Allah dan Rasulnya lah yang memberi kurnia kepada kami. Lalu Nabi gambarkan bahawa memang orang Ansar adalah orang yang berjasa. Hatta kita melihat, kalaulah kita sebut tadi lah, kalaulah orang dalam perjalanan tiba-tiba orang Ansar memilih satu jalan, satu lorong, nescaya Nabi akan ikut lorong yang dipilih oleh orang Ansar tadi. Nabi berdoa pada ketika itu, ya Allah, rahmatilah Ansar dan zuriat keturunan mereka. Nabi ingatkan orang Ansar, hari ini orang Makkah balik dengan unta mereka, dengan harta rampasan perang mereka.
Tetapi kamu wahai orang Ansar akan balik bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersentak sahabat-sahabat Ansar, terasa bersalah di atas apa yang mereka timbulkan sebelum ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ingatkan tadi dalam ayat tadi, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislaman kamu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat yang sebenarnya kepada kamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, kalau kamu orang yang benar. Kalau benar nak ungkit, sepatutnya yang kita kena kenang ialah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita mengungkit di atas apa yang kita pernah berikan. Barangkali kita merasakan bahawa kita lah penyumbang terbanyak setiap bulan pada surau ini. Barangkali satu hari kita rasa merajuk dengan AJK, kita kata lepas ni aku tak nak sumbang kat surau ni, aku fikir sendirilah nak cari dana. Kita rasa bahawa macam besar sangat sumbangan kita kepada Islam. Jangan begitu. Kerana kalau kita nak mengungkit-ungkit, nak menyebut-nyebut tentang apa yang kita berikan, jangan lupa kena ingat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara nilai yang perlu kita tanam dalam diri kita ialah nilai muraqabah. Apa itu muraqabah? Kita merasai setiap apa yang kita buat semuanya tak terlepas daripada penilaian Allah. Kita masih ingat apa yang dipesan oleh Luqman kepada anaknya. Salah satu silibus penting pendidikan anak-anak yang boleh kita pelajari daripada kisah Luqman. Luqman pesan, ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anak kesayanganku, kalau ada satu perkara yang seberat biji sawi pun, dalam batu kah ia, di langit kah ia, di bumi kah ia, semuanya tidak terlepas daripada penilaian Allah. Allah Ta'ala itu maha halus pengetahuannya. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada nilai muraqabah yang ditekankan oleh Luqman dalam mendidik anak-anaknya, kadang-kadang perkara ini tuan-tuan hilang dalam masyarakat kita. Sedangkan ia adalah satu silibus penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Makali anak-anak yang pergi ke sekolah, kita pesan, abang, adik, kakak, baik-baiklah di sekolah, jaga-jaga cikgu disiplin tu, kawan abang, malu abah nanti. Abang jaga elok-elok perangai di sekolah, abah ni pengurusi persatuan penduduk di sini, contoh kita kata, elok-eloklah perangai, malu abah nanti. Abang jaga elok perangai di sekolah, takut-takut nanti ditangkap oleh guru disiplin, kamu akan dihukum, kamu akan dimalukan dan sebagainya. Walaupun mungkin pada secara zahirnya perkara-perkara demikian tidak salah dalam kita peringatkan anak-anak kita, tetapi tuan-tuan, barangkali kadang-kadang kita terlupa menanamkan nilai muraqabah di kalangan anak-anak. Abang adik kakak pergi sekolah, walaupun mungkin umi tak nampak, abi tak nampak, ayah tak nampak, mak tak nampak, tetapi hakikatnya apa yang abang, kakak, adik buat di sekolah semuanya tak terlepas dengan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai muraqabah ini tuan-tuan dan puan perlu ditanam sejak kecil hatta sampailah kita dewasa. Kita menanamkan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala tahu apa yang kita kerjakan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi dan sebagainya. Jadi saya kira tuan-tuan, cukup sekadar itu penghayatan kita dalam surah Al-Hujurat. Alhamdulillah kita dapat
khatam juga surah Al-Hujurat ini sebelum masuk Ramadan. Semoga tuan-tuan bertambah kata pengetahuan dan menambah ingatan dalam diri saya dan juga kita bersama, dan moga-moga kita terus termotivasi untuk terus menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan tuan-tuan, mohon maaf di atas kesilapan kesalahan yang mungkin kata saya lakukan sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Moga-moga tuan-tuan Ramadan yang kita akan tempuh tak lama lagi menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah berlalu Ramadan yang lepas. Ramadan ni kita akan tempuh ni juga adalah Ramadan yang sama kedudukannya. Ramadan yang selepas bulan Syaban, yang selepas ni adalah bulan Syawal, benda sama. Ramadan yang sama, tetapi natijah Ramadan itu yang berbeza. Moga-moga natijah Ramadan kita pada tahun ini adalah natijah yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang berlalu. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala dan disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء الصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله عليه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.